Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar anda semua? Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi. Untuk topik kita hari ini agak menarik. Saya ditanya soalan ni, bagaimana nak jadi jutawan? Tapi hari ini kita nak bercakap tentang jutawan akhirat. Bagaimana kita nak menjadi jutawan akhirat? Well, tuan-tuan dan puan, hidup ni sebenarnya agak singkat. Kita boleh pilih untuk jadi miskin dunia, miskin akhirat, ataupun miskin dunia, kaya akhirat, atau kita boleh pilih untuk jadi kaya dunia, kaya akhirat. Kita ada banyak pilihan. Tapi pilihan yang kita tak nak ialah kita ada semua benda di dunia tapi kita tak ada apa-apa di akhirat. Saya suka nak berkongsi tentang, semua orang pernah dengar mungkin ayat ni, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia sebut ayat ni, orang kata, saya mati. Kan, ayat ni bila disebut, kita tahu asas kehidupan ni sebenarnya datangnya daripada dia, daripada Allah SWT. Kita kembali kepada Allah SWT. Dan kita berada dalam satu keadaan, saya suka nak kongsikan dekat sini. Hidup kita ni adalah ibarat seperti satu perjalanan yang singkat. Ada orang masa dia adalah cepat, ada orang masa dia adalah lambat. Lain orang, lain timing dia. Cuma seperti saya selalu kongsikan, apa yang kita buat dekat timing ni. Sebab kita datang ni, bila kita datang dan dilahirkan dekat dunia ni, kalau kita faham, katalah kita ambil average biasa, kita akan sampai satu point. Suka atau tidak, semua orang mesti mati. Saya mesti mati. Semua orang. Tak kira siapa pun, dia pasti mati. Yang hidup pasti akan mati. Tapi sebenarnya mati itu adalah permulaan yang sebenar kepada kehidupan yang sangat eternity, kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita faham dekat sini, bila kita hidup, kita lahir, kita satu proses kehidupan, kita start bekerja, kita buat macam-macam perkara. Sebenarnya proses kehidupan ini yang kita lihat ni sebenarnya adalah satu penentu untuk kita menebus kehidupan yang lebih luar biasa di akhirat. Dan kita akan bercakap tentang topik ini sebentar lagi dengan lebih mendalam. Bagaimana kita nak menjadi jutawan akhirat. Di mana saya dulu pun confused tentang perkara ni. Saya akan kongsikan dengan anda sebentar lagi. Dan kita akan berhenti sebentar, seketika kejap lagi. Tengok satu video lagu yang sangat menarik untuk anda lihat. Dan kemudian kita sambung balik tentang topik ni. Bagaimana kita jadikan dunia ni sebagai penebus untuk jadi jutawan akhirat yang luar biasa. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi-tabi'in yang lain. Dan kita nak jadikan hidup kita sekarang terbaik insya-Allah di dunia dan di akhirat. Jumpa sebentar lagi. Allahu, I need Allahu with our hearts all over the world tonight. Send us hearts all over the world tonight. What can I do? I need Allahu with our hearts all over the world tonight. Send us hearts all over the world tonight. Wish I was smarter when I was younger. Found something better, maybe a winner, and I'm so glad to be yours. It's my life that you own, and I start my journey when you forgive me. Swear my whole world stops, you are in my heart, and I'm so glad that it's fine. You are one truly kind, and you enlighten me. Feel it through and through, and for sure you'll be. There ain't nothing you can't do. Cause if I got you, I don't need money, I don't need cars, Lord, you're my all. And Lord, I'm into you, my Lord. No one else will do. With every test you put me through, the miracles you help me do. And now I know I can't be the only one. I bet there's hearts all over the world tonight with the love of their life who feels what I feel when I'm with you, with you, with you, with you, yeah. Man, with you, with you, with you, with you, walking, whoa. I don't want nobody else. Without you, there's no one left. And Master of Judgment Day, I gotta have your love, I cannot do without. If I got you, I don't need money, I don't need cars, Lord, you're my all. I'm into you, my Lord. No one else will do. With every test you put me through, the miracles you help me do. With you, with you, with you, with you, yeah. Man, with you, with you, with you, with you, Rahim, whoa. And I'm
'Cause if you ever let me go, I would die. So I won't run, I don't need another mission. I just need you as my vision. If I got you, I'll be straight. Rabbi, I need you every day. I need Allah with the hearts all over the world tonight. Say there's hearts all over the world tonight. What can I do? I need Allah with the hearts all over the world tonight. Say there's hearts all over the world tonight. Rabbi اغفر لي فأنت الكريم واعفو يا ربي فأنت الرحيم. With you, with you, with you, with you يا رحمن. With you, with you, with you يا رحيم. Selamat kembali. Alhamdulillah. Mari kita sambung semula kepada topik yang kita tengah ceritakan dan katakan tadi. Soalan yang sentiasa saya tanya masa saya kecil pada umur saya lebih kurang 17-18 tahun. Saya tanya soalan ni, well, saya tak tahu saya hidup sampai bila. Tapi saya pasti, kalau kita faham firman Allah, ingatan dari Allah, hidup ni sementara, akhirat jualah tempat yang kekal selama-lamanya. Pada hari Jumaat, kalau kita solat Jumaat, kita selalu dengar khatib akan menyebut perkataan tu. Hidup hanya sementara, akhirat yang paling kekal selama-lamanya. Tapi, apakah sebenarnya yang membuatkan hidup kita ni best di dunia dan di akhirat? Bagi saya, especially di akhirat. Macam mana nak jutawan akhirat? Kita pegang pada satu hadis Rasulullah SAW menyebut daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menyebut tentang ada 3 perkara. Bila matinya seorang anak Adam, ada 3 perkara ni yang akan kekal, yang kita akan bawa, yang boleh jadi pasif pahala kepada kita, yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh accumulate, mudah-mudahan pahala itu kita boleh bawa bila kita dah meninggal. Apa dia? Yang pertama adalah sedekah jariah. Bagaimana kita nak gunakan dunia ni supaya kita boleh tebus akhirat kita? Yang pertama adalah sedekah. Semua orang tahu perkara ni, tapi ramai orang tak buat. Dan saya percaya anda buat. Saya percaya anda buat. Sebab ramai yang tak buat di tempat lain. Kat sini saya tahu anda buat. Sedekah. Especially pada setiap hari. Setiap hari. Kalau tak ada setiap hari, setiap minggu sekali. Especially, terutamanya pada hari Jumaat. Kenapa? Sebab hari Jumaat sebagai penghulu hari adalah hari terbaik untuk sedekah lebih sikit. Dan kadang-kadang ada satu kisah lah saya suka nak kongsikan. Seorang alim ni pernah bercakap dengan saya. Dia kata, Azizan, bila kita bersedekah, kalau ada orang datang rumah kita ni pakai pakaian yang paling cantik, paling kemas, pakai coat, pakai tie, bawa kereta Lamborghini lah kata, Ferrari ke, datang rumah kita, ketuk. Dia ketuk. Dia cakap, saya nak minta tolong, saya nak minta sedikit bantuan duit. Contoh, dia kata bila orang meminta, the moment orang minta, kita beri. Sebab tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Itu satu. Nombor 2, jangan prasangka dengan orang. Mungkin dia memang dalam kesusahan. Walau kita nampak dia macam tu, kita buat sebab kita tunaikan hajat orang, Allah akan tunaikan hajat kita. So sedekah adalah yang pertama. Sedekah amal jariah yang mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat kita. Dan saya juga banyak diajar tentang bersedekah. Kita boleh pilih medium yang best. Maksud saya best ni adalah berpanjangan. Contoh, sedekahkan ilmu. Itu ada bab kedua tu. Amal, 3 amal ni. Yang pertama tadi sedekah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ialah anak yang soleh. So bab sedekah ni kita boleh plan, kita boleh rancang. Mungkin kita invest. Ramai orang sibuk invest hal dunia, itulah dia return yang dunia. Tapi kalau kita invest benda yang kita dapat di dunia dan di akhirat. Saya selalu cakap tentang memberi kan sebelum ni. Memberi, the more we give, the more we get. Tapi kalau kita memberi untuk matlamat yang kekal, contohnya kita sumbang sikit, masjid ni nak buat besar, kita tak boleh bagi semua. Kita mungkin sumbang untuk beli sedikit lantai ke, tiles ke, sedikit apa yang kita mampu. Orang keluar masuk masjid ni mudah-mudahan sampai bila-bila pun kita akan dapat manfaat tersebut, insya-Allah. Banyak cara lagi, sedekah, membantu rumah-rumah anak yatim. Perkara-perkara yang bila kita tak ada sekalipun, perkara itu boleh berpanjangan. Dan amalan itu akan berterusan mudah-mudahan. Ini jutawan akhirat yang bijaksana. Dia plan, dia rancang. Sebab hidup ni sementara, kita tahu. Jadi macam mana kita nak maksimiskan hidup ni untuk kejayaan dekat sana. Yang kedua tadi saya sebut tentang ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita ni dengan sedikit ilmu, bakat, pengalaman, potensi kita ni, kita boleh contribute, boleh sumbang, share dengan orang lain. Kadang-kadang orang ingat orang pandang remeh tentang mungkin mengajar orang, especially, dia tak semestinya kita tunggu jadi cikgu untuk mengajar orang lain. Tak. Semua orang sebenarnya boleh berkongsi dengan orang lain sesuatu ilmu.
Okey, semua orang boleh menyampaikan sesuatu pada orang lain. Jadi, apa manfaat yang kita boleh kongsi? Even kalau kita berniaga, kita bekerja, mesti ada sesuatu yang kita boleh kongsi dengan orang lain. Ilmu tersebut sekiranya digunakan dengan jalan yang baik dan dia pula sampaikan pada orang lain. Bayangkan, walau satu ayat kita ajar, kita mengajar orang baca qul huwallahu ahad. Simple, semudah tu je. Tapi bila dia terus beramal, dia akan memberikan pasif pahala kepada kita. Dan itu akan membuat kita mudah-mudahan menjadi jutawan akhirat, insya-Allah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak adalah aset. Semua orang tahu anak adalah aset. Tapi hari ini, minta maaf saya cakap ni untuk diri saya, berapa banyak masa kita beri untuk anak-anak kita ni untuk membina dia, menjadikan dia anak yang soleh atau anak yang solehah. Yang kita ajar dia daripada sekarang, mendoakan kita. Ramai orang cuba untuk ataupun tak ambil perhatian kepada tiga perkara ni. Bagi saya dia adalah antara matlamat yang paling penting untuk kita hidup sekarang. Bagaimana kita boleh tingkatkan sedekah kita. Kita boleh sedekah dalam keadaan kita tidak ada banyak. Tapi kita boleh sedekah lagi banyak. Bila kita ada lagi banyak, kita sedekah lagi banyak. Dan dia akan jadi lebih berkah. Jadi sedekah ni semua orang boleh buat. Bermula dengan sedikit. Duit, kalau duit. Kalau ilmu-ilmu. Kalau amal-amal. Kalau sumbangan khidmat-khidmat. Semua benda ni akan menyebabkan kita menjadi jutawan yang akhirat yang sangat luar biasa. Yang memberatkan amal kita. Mungkin bagi kita hari ini kita bekerja, kita nak banyak simpanan dekat dalam akaun kita. Kita berniaga, kita nak ada banyak duit dalam akaun kita. Bagus. Semua tu bagus. Semua tu kalau digunakan dengan baik akan memberi keberkatan dalam hidup. Tapi kita nak gunakan dia sebagai alat untuk keberkatan di sana. So orang yang bijaksana bagi saya, orang yang berjaya adalah orang yang berfikir bagaimana aku gunakan dunia sekarang ni, dunia aku ni untuk menebus akhirat. Kalau kita bijak dalam bab ni, mudah-mudahan dia akan bagi kita lebih banyak keberkatan, insya-Allah. Dan saya juga ingin berkongsi dengan anda tadi balik kepada jutawan akhirat ni tadi. Apa kata kita duduk-duduk tu kita fikirkan. Cuba duduk fikirkan. Okey. Ini lifeline, namanya lifeline hidup kita. Sekarang di mana kita bermula, dekat mana umur kita sekarang. Katalah kita akan meninggal, kita tak tahu berapa, bila, mungkin hari ini, mungkin esok, lusa. Tapi kita anggap ikut hukum statistik manusia, mungkin umur dia 70 lah, kata macam tu. Soalan saya adalah, adakah dengan apa yang kita ada sekarang ni, semua ni, kita bersedia memberikan pasif pahala? Kalau kita pergi sekarang, adakah kita bersedia? Adakah kita sekarang kalau diambil nyawa kita sekarang ni, kita mempunyai cukup simpanan pahala yang akan support yang akan kita gunakan ni bahasa-bahasa kita, lama kita kan, yang akan support hidup kita ni bila kita nanti dia jadi alam kubur, bila kita bangkitkan semula nanti. Benda tu akan membantu kita. Adakah ya atau tidak? Sebab tu pentingnya. Kalau kita rancang untuk tahun baru, setiap orang rancang, aku nak resolusi ni, aku nak capai itu, aku nak capai ini. Saya rasa perancangan yang antara paling penting kita masukkan dalam perancangan kita adalah tiga perkara. Bagaimana kita boleh sedekah lebih banyak, bagaimana kita boleh berkongsi ilmu lagi banyak, dan bagaimana kita boleh menjadikan anak-anak kita ni lebih soleh dan solehah lebih baik lagi. Kalau itu misi utama kita, kita bersedia sebenarnya, insya-Allah. Apa yang kita dah gunakan dunia ni untuk pencapaian akhir, apa yang kita dah buat? Apa lagi kita boleh buat? Hidup kita patut fikirkan sebenarnya. Okey? So kemudian kalau kita fikirkan, dengan izin Allah, kalau panjang umur kita pula, apa lagi yang kita boleh buat? Okey? Apa lagi yang kita boleh buat? Okey? Sebab ini persediaan kita. Hidup ni berjam-celik sampai masa dah habis dah. Kan? Kita tak tahu bila saat yang next yang kita boleh tarik nafas lagi. Kita tak tahu. Kita mesti bersedia. Dan saya ingin mengajak kita semua sama-sama jadi jutawan akhirat. Kita jumpa sebentar lagi. Selamat kembali, alhamdulillah. Saya ingin berkongsi untuk bahagian terakhir ni. Sebelum ni saya pernah bercakap tentang kolam jiwa. Jiwa manusia ni ibarat seperti kolam. Ibarat tu seperti kolam. Ibarat je kolam. Satu kolam yang menakung air. Kolam, ada kolam kecil, ada kolam besar. So kita hidup ni, manusia ni hidup ni ibarat macam kita bawa kolam ni lah. Kita bawa kulu kilir, kita bawa kolam ni. Dan kolam ni akan mengisi. Kita boleh pilih kita nak isi ni dengan banyak benda yang baik, positif, atau benda yang negatif. Kenapa saya nak cakap pasal perkara ni tentang jutawan akhirat ni? Sebab kolam jiwa ni sebenarnya bila kita meninggal, jiwa kita ni yang kita akan bawa menghadap dia. Jiwa ni sebenarnya yang kita akan bawa untuk disoal atau ditanya. Roh kita ni akan ditanya tentang apa yang kita buat,
ke mana kita belanjakan duit-duit kita, ke mana kita belanjakan masa kita. Jadi masa kita singkat, semua orang diberi satu masa sehingga satu tempoh dan kita plug out, kita pun meninggal. Apa yang kita buat dengan kolam ni? Apa yang kita isikan dengan kolam ni? Adakah kita isikan dengan amal, dengan kebaikan, atau kita isikan dengan banyak masalah? Kenapa ada setengah orang dia mati ni susah, na'udzubillah min zalik? Sebab dia penuh dengan banyak masalah-masalah yang dikumpulkan dekat dalam ni. So, ingat satu perkara, bagi saya ni ingatan untuk saya. Kita mati ni, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Dalam keadaan yang baik, mati dalam yang terbaik. Dalam mati dalam keadaan yang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat mati yang redha? Kalau kita hidup ni kita dapat terbaik, kita contribute terbaik. So saya nak berkongsi dengan ada beberapa cara bagaimana kita nak jadi jutawan akhirat. Bagaimana nak gunakan dunia ni sebagai jambatan untuk kita capai akhirat yang luar biasa. Okey, macam mana kita nak tebus dunia kita ni supaya kita dapat menebus akhirat yang lebih kekal selama-lamanya. Wa abqa katanya. Jadi apa yang kita boleh buat? Tuan-tuan dan puan, yang pertama, saya tetap nak balik pada prinsip asas, kita mestilah sentiasa bersyukur. Sangat-sangat asas. Syukur. Syukur, perkataan syukur ni disebut firman Allah beratus-ratus kali sebenarnya dalam Al-Quran tentang perkataan syukur. Dan dia sangat suka orang yang bersyukur. Bersyukur akan menjadikan kita ni sentiasa di dalam redha dia, insya-Allah. Yang kedua, bagaimana kita nak jadi jutawan akhirat? Di hidup kita sekarang ni, kita penuhi dengan sujud. Sujud, solat. Kenapa? Saya beri contoh solat. Kalau kita kata sujud, solat ada yang solat asas 5 waktu, ada yang solat tambahan. Kenapa kita nak buat tambah-tambahan ni? Sebab ini semua yang untuk kita dapat redeem jadi jutawan akhirat. Perkara-perkara yang ekstra. Satu hadis saya pernah baca tentang solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu message dia daripada hadis tu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya betapa bernilainya kalau kita buat perkara-perkara ni. Sujud, lebih banyak sujud. Sujud, kita solat duha, solat tahajud, solat malam. Ini semua akan membantu kita untuk menjadi jutawan akhirat. Yang ketiga adalah selawat ke atas Rasulullah SAW. Ini akan menjadikan kita jutawan akhirat juga. Kenapa? Sebab banyak disebut tentang sekali kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, ada hadis menyebut Allah dan para malaikat akan selawat balik kepada kita 10 kali. Bayangkan 1 kali 10, betapa bestnya fadilat dia. Bukan setakat kat dunia, bukan hanya di dunia kita akan nampak, tapi di akhirat juga kita akan nampak luar biasa. Yang ketiga adalah sedekah. Bersedekah, memberi. Ini adalah untuk, bukan setakat untuk dunia. In fact sebenarnya apa yang saya kongsikan ni, kita akan nampak banyak benda kita akan nampak. Sebab dunia ni dunia ni adalah ibarat kepada akhirat. Kalau orang ni dalam dunia ni hidup dia dengan tenang, dengan bahagia, insya-Allah akhirat dia pun macam tu. Itu apa yang saya faham dan saya belajar. Jadi kalau kita hidup di dunia ni, kita sentiasa bersedekah, kita gembira dan redha dengan sedekah yang kita bagi, insya-Allah dia akan datang balik. Bukan setakat kat dunia keberkatan dia akan datang keberkatan tu dekat akhirat. Sebab kita ada yang kanan yang menulis dan kiri yang menulis. Kanan kebaikan, yang kiri perkara yang tidak baik yang kita lakukan. Jadi kita nak beratkan timbangan kita yang belah kanan, insya-Allah. Okey, seterusnya adalah memberi salam, bersilaturahim dengan orang lain. Ini semua juga akan memberikan kita aset untuk kita jadi jutawan akhirat. Inilah cara bagaimana kita nak memberikan ilmu yang bermanfaat, kita berkongsi dengan orang lain, kita bersedekah dengan orang lain. Ini semua akan memberikan kita manfaat. Dan yang terakhir sekali adalah kita mesti sentiasa seronok. Bagi saya lah, kita kena seronok buat perkara yang baik. Ramai orang seronok buat perkara yang kurang baik. Kita nak tukar. Kita jadi seronok bersedekah. Seronok. Bila orang minta tolong dengan kita, mak saya selalu pesan, kalau orang minta tolong dengan kita cuba tolong. Kalau kita tak boleh bagi dia tolong banyak, kalau dia perlukan duit, jangan bagi banyak, bagi dia sikit. Ikut apa yang kita boleh bagi, yang kita boleh sumbang. Kita menunaikan harapan orang, Allah tunaikan harapan kita, insya-Allah. Dan kalau kita nak, suka atau tidak, satu hari nanti semua orang pasti akan mati. Kita pasti akan mati. Jadi bagaimana kita nak ambil peluang setiap langkah yang kita buat setiap hari, setiap amalan kita niatkan, setiap apa yang kita buat, kita bekerja, kita berniaga, kita menjadi suri rumah, kita menjadi anak-anak, kita niatkan semua yang kita buat ni kerana Allah SWT dan untuk rahmat Allah SWT. Kita nak cari redha dia.
Bila kita buat sesuatu tu kerana redha Allah, kerana nak cinta dia, nak kasih sayang dia dan cinta Rasulullah SAW, kita sebenarnya bukan mencari hanya untuk kejayaan dunia. Kita sebenarnya sedang mencari kejayaan dunia dan mudah-mudahan kejayaan di akhirat. Itu intipati doa yang kita selalu baca. Jadi inilah benda intipati hidup kita. Senang sangat. Mudah kalau kita faham. Intipati hidup adalah mati. Ya, intipati hidup adalah mati. Jadi bagaimana kita menghidupkan hidup kita untuk bersedia untuk hidup selepas mati. Kita jadi jutawan dekat sana. Saya doakan semua orang akan jadi jutawan akhirat. Saya doakan semua orang mendapat pahala melimpah ruah insya-Allah. Daripada perkongsian ni kalau bagus, kongsikan pula dengan orang lain. Bagi tahu dengan orang, cuba belajar sesuatu daripada ilmu yang ada, bukan daripada saya, daripada ramai orang dan kemudian kongsikan dengan orang lain. Itu cara paling senang. Kita ada Facebook, share perkara yang baik-baik. Kita ada Twitter, share perkara yang baik-baik. Supaya kebaikan itu akan berterusan mudah-mudahan. Banyak cara beramal zaman ini. Mudah-mudahan anda belajar sesuatu daripada apa yang kita kongsikan hari ini insya-Allah. Okey, ingat apa yang kita buat ni kita jangan nanti-nantikan dia. Jangan tunggu-tunggu. Jangan buat dengan tapi. Tapi jangan. Kita kena tukar. Kita kena tukar jadikan dia kita buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Kita jumpa nanti insya-Allah akan datang sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.